Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya selaku Ketua Pegawai Eksekutif syarikat ini ingin mengadakan ceramah kepada anda tentang 4 proses utama pengurusan yang perlu anda ketahui sebagai pekerja di syarikat ini. Tujuan saya mengadakan ceramah ini adalah untuk memberi pengetahuan umum kepada anda tentang aktiviti pengurusan yang sememangnya penting. Penting di sini maksudnya mungkin ilmu tentang pengurusan ini anda boleh aplikasikan ketika anda bekerja di syarikat ini ataupun pada masa depan mungkin anda akan bekerja di syarikat lain. Antara 4 proses tersebut, yang pertama adalah proses merancang. Dalam proses ini, seorang pengurus akan merancang aliran tindakan tertentu yang akan dilakukan oleh anak buahnya. Pengurus akan menetapkan strategi dan mengelaskan aktiviti yang akan dilakukan. Misalnya, pengurus akan menetapkan objektif, iaitu apa yang ingin dicapai oleh syarikat dalam masa tertentu dan mencari apakah strategi yang sesuai bagi mencapai matlamat tersebut. Dalam proses merancang, peruntukan belanjawan juga merupakan sebagian daripada proses ini. Sebagai contoh, pekerja perlu bijak untuk menganggarkan nilai belanjawan yang perlu dikeluarkan ketika mengadakan sesuatu program itu. Unsur-unsur seperti penyelewengan perlulah dielakkan kerana ianya boleh menyebabkan kerugian kepada syarikat dan boleh menyebabkan anda dibuang kerja. Selain itu, proses utama pengurusan yang kedua adalah dari segi mengelola. Huraiannya adalah pengurus perlulah menentukan tugasan yang perlu dilakukan oleh anak buahnya. Sebagai contoh, memilih dan menetapkan sumber manusia yang berkelayakan dalam organisasi untuk menggalas sesuatu tanggungjawab itu. Maksudnya di sini pengurus atau ketua pasukan itu dia akan memberi tugas yang sesuai, yang padan dengan keupayaan masing-masing, dengan keupayaan masing-masing. Tugas-tugas yang diberikan itu pula perlulah sesuai dengan matlamat syarikat, iaitu mencapai ke arah pencapaian objektif. Maksudnya di sini tugas-tugas yang diberikan itu dia selari dengan objektif syarikat. Rentetan dari itu, proses mengelola ini juga melibatkan bagaimana tugasan itu dikumpulkan. Sebagai contoh, ketua pasukan perlulah memainkan peranan yang aktif dalam memastikan perjalanan kerja sentiasa lancar dan tidak terdapat unsur-unsur yang boleh mendatangkan perkara negatif sehingga menyebabkan kerja menjadi tergendala. Sebagai contoh, ketua pasukan perlulah bijak memilih medium yang sesuai untuk berbincang dan membuat keputusan bersama-sama dengan ahli kumpulan yang lain untuk mengelakkan rasa tidak puas hati itu daripada berlaku.
Seterusnya, proses utama pengurusan yang ketiga adalah proses mengetuai ataupun memimpin. Antara perkara yang berkaitan dalam proses ini ialah memotivasikan pekerja. Hal ini dikatakan demikian kerana motivasi pekerja yang lemah boleh menyebabkan pekerja menjadi tidak bersemangat, dan kerja-kerja dan tugas-tugas yang diberikan kepada seseorang pekerja itu akan menjadi tidak efektif. Oleh sebab itu, ketua pasukan ataupun pekerja yang diarahkan untuk mengetuai sesuatu aktiviti pengurusan itu perlulah bijak untuk memberi motivasi kepada orang bawahannya agar sentiasa termotivasi dan tidak lalai dalam menjalankan tugasnya. Di samping itu, dalam proses mengetuai atau memimpin ini juga terdapat proses penyelesaian konflik. Sebagai contoh, apa-apa perubahan yang berlaku semasa sesuatu projek itu dilakukan perlulah ditangani dengan baik. Akhir sekali, proses utama pengurusan yang terakhir adalah proses mengawal. Maksudnya di sini adalah proses mengawal adalah proses di mana seseorang pengurus akan memantau prestasi pekerja yang lain sama ada meningkat atau menurun. Pemantauan ini penting untuk pemberian ganjaran yang setimpal dengan hasil usaha yang diberikan oleh pekerja. Pemberian seperti ini akan lebih memotivasikan pekerja untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Motivasi seperti ekstrinsik atau intrinsik akan dapat menaikkan semangat pekerja untuk bekerja dengan bersungguh-sungguh sehingga menghasilkan kualiti kerja yang terbaik dan dapat menaikkan nama syarikat di tempat dia bekerja. Dalam proses mengawal ini, tindakan pembaikan dan pembetulan juga akan dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan segala kekurangan dalam program sebelum ini atau aktiviti dalam untuk memastikan kekurangan dalam program sebelum ini dapat dielakkan pada program yang akan datang. Proses penambahbaikan ini juga bukan juga dapat mengenal pasti kekurangan, tetapi dapat membantu para pekerja untuk sentiasa bersedia dengan keperluan yang diperlukan semasa mengelolakan sesuatu projek itu. Dalam proses ini, penilaian di peringkat pelaksanaan perancangan turut dinilai keberkesanannya. Maksudnya di sini adalah peringkat-peringkat pelaksanaan mengikut skop tugas masing-masing. Mungkin dari segi
AJK-AJK yang dilantik lah, seperti itu. Kesimpulannya, aktiviti proses pengurusan ini perlulah diketahui oleh golongan pekerja kerana ianya dapat membantu para pekerja, terutama yang terlibat dalam aktiviti pengurusan sesebuah syarikat. Dan ilmu pengetahuan ini bukan saja dapat disimpan untuk diri sendiri, tetapi ilmu pengurusan ini dapat diberikan kepada orang lain dan mereka akan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sekalian. Sekian itu saja ceramah dari saya. Terima kasih semua.